Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 31 hari bulan 12 2020 kita masih lagi meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12, bermula dari ayat 36. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Jawi, muka surat 443. Ini adalah merupakan episod yang ke-6. Nabi Yusuf telah pun berada dalam penjara dan dia berdakwah kepada kawan dia dalam penjara. Ini tugas ad-da'i, para pendakwah di mana saja dia berada, dia kena menjalankan tugas. Tugas apa? Tugas menyampaikan tauhid, dakwah tauhid kepada siapa saja yang dia berpeluang bertemunya. Mari kita baca 2-3 ayat. Bermula ayat 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Ayat 36. Wa dakhala ma'hu sijna fatayan. Dalam siri yang lepas kita telah dengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam apabila telah diancam oleh Imra'atul Aziz, makcik dia, sama ada mau ikut kehendak aku ataupun penjara. Maka Nabi Yusuf memilih mudarat dunia daripada mudarat agama. Dia pilih penjara. Kebetulan pula Al-Aziz, penguasa Mesir, dengan keputusannya untuk memenjarakan Yusuf, walaupun dia sudah jelas depan mata Yusuf tidak bersalah, tapi demikianlah orang panggil perjalanan hidup seorang pendakwah penuh dengan cabaran dan rintangan.
Walaupun tidak bersalah, Yusuf terpaksa ke penjara. Itu lebih baik bagi Yusuf daripada duduk dalam istana yang penuh dengan godaan onak dan duri, kata orang. Baiklah dia masuk dalam penjara untuk menyampaikan dakwah, menyelamatkan manusia yang syirik pada waktu itu. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan masuklah bersama-samanya ke penjara 2 orang khadam raja. Kedua-duanya bekerja di istana Raja Mesir. Yang pertama menjadi pelayan minuman, tukar buat jus minuman istana, dan yang seorang lagi pembuat roti. Jadi 2 orang kawan dia ni kerja di bahagian dapur istana. Seorang tukar air, seorang lagi tukar roti. 2 orang ni dipenjara mengikut dalam sejarah ni disebabkan tuduhan mereka cuba nak masukkan racun ke dalam makanan raja. Jadi dia ditangkap, 2 orang ni dituduh masuk dalam penjara sementara menunggu hukuman ataupun perbicaraan. Iyalah, kata orang, walaupun penjara ini bukan tempat mulia, orang masuk dalam penjara tu orang panggil banduan. Dia bersalah kalau tak bersalah, kalau masuk dalam penjara ni beratlah bagi kita. Tapi itulah, Yusuf AS memilih hukuman dunia daripada berat di akhirat. Ini 2 orang kawan dia ni kerja, dua-duanya kerja di istana. Seorangnya pemerah anggur. Tengok, dia pun mari. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah seorang di antaranya bertanya kepada Yusuf dengan berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat diriku memerah anggur. Kata dia perah anggur, kerja dia merah buah anggur. Buat minuman lah, buat asir, jus. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Dan berkata yang seorang lagi, 2 orang kan member dia tadi, sesungguhnya aku mimpi melihat diriku menjunjung roti. Dia ni pakar bagi buat roti. Aku junjung roti atas kepalaku yang sebahagiannya dimakan oleh burung. Sudah. Roti aku junjung tadi patut diburu buat lari. Apa jadi? Kemudian keduanya berkata, Nabbi'na bita'wilih. Terangkan kepada kami akan tafsirnya ataupun takbirnya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandangmu, Yusuf, dari orang-orang yang berbuat kebaikan untuk umum. Dia kata, kami tengokmu ni suka buat baik kepada orang, buat baik kepada ahli penjara. Mana Yusuf ni pendakwah, dia baik belakang dengan orang, mesra kata orang. Ada kata mu ni memang jenis orang rupa orang baik, walaupun dalam penjara ni bukan masuk penjara kerana kena jenayah lah, bukan kerana masuk penjara kerana rompok, bukan masuk penjara kerana bunuh orang, masuk penjara kerana nak menyelamatkan diri daripada godaan. Maknanya orang baik. Jadi oleh kerana mu ni orang baik, kami tafsirkan mimpi, minta mu ni tafsirkan mimpi kami ni, takbirkan. Itu 2 orang ni memberi perakuan bahawa Yusuf minal muhsinin, daripada orang yang baik. Dia ini kata di para ulama kita dalam siri yang awal dulu kita dah bincang bahawa mimpi ni jangan diberitahu kepada orang tak tahu kalau. Jangan.
Kita dah baca hadis hari itu, mimpi ini seperti benda di kaki burung. Benda di kaki burung. Kalau kita bagi tahu kepada orang, seolah-olah benda itu terlepas jatuh. Dan bila ditafsirkan, benda buruk akan jadi. Na'udzubillah. Maka kita kena berhati-hati. Jangan duduk tafsir mimpi kita kepada orang tak tahu kalau. Kalau mimpi baik, jangan cerita kepada orang, tak kira orang dengki kita pula. Kalau mimpi buruk, jangan cerita, nanti dia jadi sungguh. Pasal itulah dalam riwayat Israiliyat, kitab menyebutkan bahawa dua orang ni konon-kononnya sebenarnya Yusuf, kami ni tak mimpi pun, saja nak teh awak ya. Ini tapi dalam Quran kan sebut mimpi dah. Cuma ada riwayat ni kata di dalam muhakkik tafsir Tabari ni kata haza minal Israiliyat, dia kata ceritanya. Tapi disebut adalah cerita mengatakan bahawa dia tak mimpi. Dia main-main dengan Yusuf. Yusuf kata qudiyal amru allazi fihi tastaftiyan. Jangan main. Aku dah tafsir mimpimu tadi, mu akan jadi. Itu bahaya. Jadi sungguh. Jadi jangan duk main-main. Sama ada kita mimpi tipu, suruh orang tafsir tak tahu kalau, dan menipu dalam mimpi adalah merupakan satu pembohongan, penipuan. Dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, siapa dia kata mimpi, mengaku mimpi dia tak mimpi, Allah Taala akan beri dia biji gandu esok nak susambul tu. Maknanya kata orang duduk dalam azab yang lama nak boleh menyambung tu tak sambung. Ini bahaya. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada siyaqul Quran, itu lebih tenang. Dia mimpi-mimpi lah. Tak usah duduk main kata dia nipu. Mana kalau menipu berbahaya, sebab jadi sungguh apa yang dia kata. Yusuf secara spontan respon kepada permintaan dua kawan dia. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Yusuf menjawab, aku bukanlah saja dapat menerangkan takbir tafsir mimpi kamu itu. Yusuf bagi tahu, dia memperkenalkan diri dia, betul lah. Apa yang kamu anggap aku ni orang baik tu, insya-Allah kan, baik sungguhlah. Dan tidak datang kepada kamu suatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap hari dalam penjara secara sedar ni, bukan dalam mimpi. Makanan kita hok menu apa ni, makanan kita hari ni sebelum datang, melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenis-jenisnya. Menu apa hari ni? Yusuf kata aku beritahu hari ni makanan pagi kita, sarapan pagi kita roti dengan full, contoh dengan kacang full, ataupun apa dia makanan. Yusuf kata aku tahu. Sebab apa? Macam mana aku boleh tahu? Tengok Yusuf kat awal lagi takut, dia kata mu ni ahli sihir, ahli nujum, ahli mengaruh lah. Yusuf kata apa? Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Dan Nabi Yusuf kata, aku beritahu pada kamu jenis makanan kita, menu kita ni sebelum dibawa pada kita. Aku ayat kamu esok kita makan kau ni. Maka Yusuf declare awal-awal lagi, aku bukan sihir, bukan ahli nujum, bukan ahli tilik nasi. Yang demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Ini mula dah. Yusuf mula nak berdakwah. Ini peluang. Kata di para ulama, kita ni kalau kita duduk di tempat orang yang sangat berhajat, dia mari tanya kita, para pendakwah jangan jawab spontan terus beri jawapan, ambil peluang
sampaikan dakwah kita ni kepada orang yang sangat berhajat, perlu kepada bimbingan, ketika itulah kita beri bimbingan kita kepada dia. Yusuf kata, allamani rabbi, yang telah mengajar kepada aku, memberitahu kepada aku ilmu ini, rabbi, Tuhan aku, melalui wahyu, melalui ilham, bukan melalui tilikan-tilikan ahli-ahli nujum. Allahu akbar. Yusuf masuk dah. Allamani rabbi. Jadi kita kena ingat, kalimah rabbi, rabbika banyak kali diulang dalam surah Yusuf. Kenapa? Kejap lagi kita bincang. Yusuf terus dengan dakwah dia. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Ya demikian itu, dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Jangan rasa Yusuf tak beriman. Yusuf ni mukmin daripada awal lagi, daripada keturunan dia. Cuma dia kata aku tinggalkan kaum agama kaum yang tidak beriman. Mu yang anggap aku di istana ni aku sekali dengan dia juga. Syirik, sembah berhala. Dak, aku tak pakai agama dia. Aku pakai agama aku. Aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percaya hari akhirat. Jadi aku bukan agama ni. Agama hok mu pergi lain agama syirik. Ya, kata di ahli tafsir kata, sebab itu Yusuf guna perkataan Rabbi. Irji ila rabbika. Balik kepada Tuanmu. Sebab orang Mesir zaman Yusuf tidak terkena dengan golongan yang mengaku Tuhan. Hak kata mengaku Tuhan zaman Fir'aun. Fir'aun dengan Musa, geng tu mengaku jadi Tuhan. Tapi zaman Nabi Yusuf ni, penguasa dia tidak mengaku Tuhan. Dia syirik. Tapi dia mengaku ada Allah. Dia sendiri tak mengaku jadi Tuhan macam Fir'aun. Sebab tu Yusuf kata Rabbi, Tuhan aku. Irji ila rabbika, pergi tanya Tuhanmu. Itu Tuhan, maknanya bos kamu. Jadi dia supaya tidak kesamaran dari sudut penggunaan bahasa. Jadi para ulama tafsir kata kita boleh guna bahasa Rabb kepada Tuhan, tapi kalau orang guna Rabb kepada Tuhan, dia tak boleh guna, dia panggil tasyabuh. Panjang juga dikira di sini. Baik. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam terus dengan dakwah dia. Dia kata apa? Ayat ni panjang sikit. Yusuf kata, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Misi dakwah Yusuf diteruskan lagi. Dan agama aku, dia beranilah bercakap sebab dia sudah bebas daripada cengkaman penguasa dalam penjara. Dalam penjara dia orang panggil usrah kecil-kecil. Boleh jadi 2 orang ni dia ceramah depan tu. Dan aku menurut agama bapa dan datuk dan nenekku. Itu bahasa Arab ni diguna abai, ayuh aku. Mana ayuh ni dia pergi kepada abun, dia boleh pergi kepada ayah, tok, nenek, ala kata. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, ketika menceritakan harta 2 anak yatim, Allah kata apa? Wa kana abuhuma salihah. Ayah budak ni soleh. Qala ba'dul mufassirin, sebagai ulama tafsir kata, bukan ayah dia, ayah ben dia tu, tok dia yang ke-7 tu soleh. Tok dia yang ke-7 lapis, cucu dia yang ke-7 mendapat tempias kesolehan datuk dia, sehingga dua orang soleh mari jaga harta dia. Dalam ayat ni
Yusuf kata wattaba'tu millata abai, tok nenek aku. Siapa dia? Ibrahim, nenek Ibrahim, Ishak, Yakub. Patut mari Yusuf. Dia mari, dia jujuk pokok dia tu. Anak-anak dia tu. Anak-anak Nabi belakang ni. Masya-Allah tabarakallah. Semuanya kerja aku ni dakwah tauhid. Jok daripada tok ayuh aku Ibrahim. Sebab itulah kata di Abu Hurairah, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah man akramun nas? Siapa ke orang yang paling mulia di kalangan manusia? Qala atqahum. Nabi kata orang yang paling bertakwa dialah yang paling mulia. Masya-Allah tabarakallah. Siapa nak jadi orang mulia bukan dengan pangkat, dengan bintang, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Faqalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan hak ni nak tanya orang mulia di kalangan manusia ni. Qala fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah. Yusuf anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Pak lapis. Bila kita berselawat, kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Sebab apa? Jujuk susu galuh dia tu atau tu ayah cucu Nabi belaka. Masya-Allah tabarakallah. Yusuf kata apa? Aku menurut agama datuk nenekku Ibrahim, Ishak, Yakub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah sepatutnya kami mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tak patut. Kemudian Yusuf kata apa? Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Mentauhidkan, mengesahkan Allah ialah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tengok nota 392. Allah telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita dengan panca indera, akal, pikiran, untuk kita memerhatikan dan memikirkan tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla, kebijaksanaannya dan kekuasaan Allah. Jadi banyakkan manusia ni tidak syukur. Ini yang kita takut hari ni para jemaah sekalian. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Wa qalil, dalam ayat lain Tuhan kata, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit, tak ramai orang yang bersyukur. Allahu akbar. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami daripada orang yang sedikit. Pernah orang dengar seorang syekh tawaf, duk tawaf. Dia duk doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadi aku ni orang sedikit. Orang pergi, syekh, kita nak ramai, mu nak sikit, kenapa? Oh, Allah kata wa qalilum min ibadiyas syakur. Tak ramai orang bersyukur, aku nak masuk dalam hak tak ramai tu. Yusuf kata, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ramai di kalangan manusia tidak syukur. Masya Allah tabarakallah. Yusuf belum lagi tafsir mimpi, tak lagi ceramah dulu, tazkirah. Dalam bahasa kita ini dia panggil kultum, kuliah 7 minit. Dia sikit, dia tak ceramah panjang. Sambil-sambil hidup menunggu wahyu daripada Allah Ta'ala nak jawab tafsir mimpi orang ni. Yusuf dakwah. Ya sahibai sijr a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Yusuf guna perkataan yang melunakkan, menjinakkan orang penjara. Ya sahibai sijni, wahai sahabatku berdua sepenjara. Dia guna perkataan, geng-geng kawan-kawan dalam penjara ni, sahabat aku.
Kita dua ni bandu belakang ni. Allahu akbar. Arbabum mutafarriquna khairun. Memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai, itukah yang lebih baik? Tuhan ni Tuhan langit, Tuhan ni Tuhan bumi, Tuhan ni Tuhan timur, Tuhan barat. Pamu nak minta ngah mana sah? Ya Rabbi turun hujan. Tuhan bumi kata jangan. Orang nak beruh hari ni. Nak akan duri turun hujan warnanya. Di mana sah? Ya Rabbi minta turun hujan. Banjir sini. Jawab di Tuhan hak bumi elit ni boleh jangan banjir sini, banjir kawasan tu. Kau duk balah dengan Tuhan. Jadi Yusuf guna pendekatan arbabu mutafarriqun. Tuhan hak banyak ke? Amil arbab mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa, senang. Tunggal Tuhan. Kita nak minta dengan dia, minta pertolongan dia, minta perlindungan dengan dia. Tak ada balas siapa-siapa. Dia nak turun je, dia nak turun, tak ada apa bantah. Bumi hak dia, langit hak dia. Dia tengok ramai, kita tak usah kata apa. Kita ni kadang-kadang keluar arahan yang bercanggah. Kita kata gini, mari bos lain kata, tak boleh. Balah angin. Tak. Tak sudah, dia panggil lagi tu. Baik. Hadza basyarun. Manusia ni lagi itulah. Bismillah. Nabi Yusuf kata, Tuhan mana baik? Masing-masing ada kelompok. Kita tu saya kata apa kalau banyak pala ya. Berabi dah. Tak. Buatlah satu ke, buatlah apa ni kelompok ke pakatan ke apa-apa, kalau dia banyak pala banyaklah dia punya kerana. Jadi Tuhan ni sah. Masih lagi dalam kuliah Nabi Yusuf. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik, kawan, sahabat dalam penjara, ma ta'buduna min dunihi, apa yang kamu sembah yang lain dari Allah? Illa asma'an samaitumuha, hanyalah nama-nama yang kamu namakan dia. Membuat nama, apa kamu sembah? Cerdik. Kuat ni Yusuf makan, orang panggil makan. Attack. Kita bila berlawannya buah-buah kapi, kita kena makan biar dia tersentak. Betul ni. Kamu dan datuk nenek kamu, reka-reka tu apa kamu sembah dia? Logik. Tak logik. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat hanyalah bagi Allah. Jadi sebenarnya banyak kita boleh hurai di sini dalam masalah ubudiyah lillah dan salah. Cuma oleh kerana kisah ini dalam kisah Yusuf, kita baca ayat ini secara ringkas. Kalau nak tafsir bab ibadat tauhid yang penting. Alhamdulillah dalam siri sini lalu kita telah bincang. Maka di sini ana ambil ringkas saja.
Yusuf kata apa? Apa yang kamu buat tu, nama-nama yang kamu reka, asma'un kazibatun batilah, nama-nama saja, buat nama Tuhan, pas temu sembah dia, mesti reka dia, apa dia gitu kan. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Inil hukmu illa lillah. Sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat betul salah, benar ke tak benar, sahih ke tak sahih, hanyalah bagi Allah. Kita ni dalam bab ibadat, tanda tuan-tuan, kata di para ulama, al-ibadatu tauqifiyah. Ibadat ini tak boleh kita reka-reka sendiri. Al-aslu fil ibadah, asal dalam ibadat itu tauqif. Kita buat apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan kita reka ibadat. Dalam bab adat lah, nak buat berapa, kapal terbang, nak buat kereta terbang, basikal terbang, silakan. Jadi Allah Ta'ala, Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itu agama yang benar, zalikad dinul qayyim, agama yang benar, yang telus, yang lurus. Yang sepatutnya kita ikhlaskan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat? Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Inilah realiti yang berlaku dalam zaman dulu lagi. Sampai zaman kita hari ini pun, orang yang tak tahu lebih ramai daripada yang tahu. Zaman Nabi, berapa orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia ikut Abu Jahal ramai mana? Dia ikut Rom, Parsi ramai mana? Zaman kita pun sama juga. Lo ni kalau kita tengok negeri kita ni, nampaklah bilangan orang Islam tu lebih sikit. Kalau pergi negeri lain, negeri Jepun, orang Jepun masuk Islam 0,006%, tak tahu berapa ringgit, berapa orang yang ada. Negeri lain, negeri Cina ke mana, banyak bilangan orang Islam, ada ratus ribu, 100 ribu dah. Tapi nak banding hak dia juta lagi, sikit. Allahul musta'an. Alhamdulillah, kita syukur masuk di kalangan orang yang bersyukur. Sebab apa? Sebab kita dipilih oleh Allah termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Kata para ulama, nikmat yang paling besar yang kita dapat atas dunia ni, setelah Allah Ta'ala wujudkan kita, ni'matul imani wal Islam. Itulah nikmat yang paling besar. Kalau oleh nikmat pula dunia ada sikit sebanyak lagi, alhamdulillah, busyra ajilah, dalam hadis Nabi kata. Tapi kalau kita letih atas dunia pun, sebarang keletihan kita, nasabun wala hammun wala hazanun, susah hati, serabut, sakit, macam-macam bencana, ini semua nak menaikkan darjat kita insya-Allah. Jangan duk takut. Selesai ada ceramah, barulah Nabi Yusuf masuk memberi jawapan. Di sini para pendakwah kena tengok. Manakala kita tengok orang mari tanya soalan benda-benda, dah bawa air tawar sebotol, nak suruh tiup ni masalah dia, ni masalah problem, balah dengan bini ke apa dia benda, keluarga sakit, jangan tiup lalu air tu. Walaupun kita tidaklah suka niup, tapi ibarat kata begitu, tanya khabar dulu. Bang, solat macam mana bang? Oh, solat gak dok lah. Ceramah dulu bab solat. Boleh 2-3 minit. Bini hok mari pula berjawab apa hatu pari, kata orang. Macam hatu raya, tak tutup aurat. Ceramah pula 3 minit bab aurat. Ini kesempatan. Waktu orang dalam sempit ini, dia buka telinga dia ke kita. Dia buka. Tapi kalau dia sihat, kita tanya, bang nak ceramah sikit, no problem, apa ni? No time. Boleh main jauh. Tapi waktu dia susah, ketika itulah dia buka telinga dia. Kita pun masuk. Habis ceramah, dakwah tauhid sudah dimaklumkan, barulah Yusuf tafsir mimpi. Tengok ayat 41. Ada setengah tafsir dia kata ini bermula episod yang ke-7, episod menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi. Yusuf berkata, ya sahibai sijn, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu
at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai sahabatku sepenjara, tengok Yusuf guna ayat yang merapatkan dia. Wahai kawan sepenjara, dengar, aku nak tafsir mimpimu. Takbir mimpi kamu itu ialah, adapun yang salah seorang dari kamu, Yusuf tak sebut mu, tak, salah seorang. Siapa dia? Maka ia akan memberi minum arak kepada tuan dia. Mu akan terus balik kerja semula di dapur istana, kerja buat jus macam biasa. Yusuf tak tunjuk muka lah, cuma orang hak tanya mimpi tahu lah mimpi dia lah perhar itu ni anggur tadi. Jadi mu lah hak balik semula ke istana. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih. Maka ia akan memberi minum arak aban. Adapun yang seorang lagi, mana seorang lagi tu? Pembuat roti yang bermimpi roti dia dimakan oleh burung, maka ia akan disalib, dipalang. Allahu akbar. Mu akan dipalang, hukumnya dianya kena salib. Maknanya tuduhan tadi nak meletak racun dalam makanan raja tu kena kepada hak jaga makanan, bukan hak jaga minuman. Dia bukan racun dalam minuman, dalam makanan. Habislah. Serta burung pula akan makan dari kepalanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Telah selesailah. Selesailah aku tafsir mimpi. Mu tanya mimpi dia, aku jawab dah. Telah selesailah. Dan tetaplah berlakunya perkara yang kamu nyatakan itu. Sebab aku tafsir bukan dengan nafsu aku, bukan dengan ni, tapi aku tafsir dengan tafsir wahyu ilham daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mari daripada Allah Ta'ala tetap berlaku. Jadi kalau kita tafsir sendiri, puak kita ini kita kata insya-Allah, ihtimal, kemungkinan, jangan putus sebab kita tak tahu. Nabi Yusuf dengan wahyu, dia guna dengan wahyu. Patutlah dia berani mengatakan qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Ini yang tafsir ni kita tak suka cerita Israeliat, tapi nak sebutnya jangan main dengan mimpi. Inilah yang dikatakan bila Nabi Yusuf tafsir, terkejut dua orang ni kata, Yusuf sebenarnya kami minta mimpi pun wak lolok orang Kelantan kata wak lolok, maknanya kami main-main je ni. Yusuf kata la qudiyal amrul ladzi fihi putus dah. Seorang cabut kepala kena salib, seorang lagi balik ke istana kerja mula. Jangan main-main dengan aku. Maka di sini panjanglah cerita, sama ada riwayat ni betul ke tak betul. Yang pentingnya perkara itu telah berlaku sebagaimana kata Nabi Yusuf. Qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian ayat 42, Yusuf berbisik dengan kawan dia hak akan lepas. Dia tak ayat depan-depan, takut hak kena salib ni kecil hati pula. Dia pun bisik dengan pemerah anggur. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya mengikut tafsir mimpi dia akan selamat. Di antara mereka berdua, Yusuf kata, saudara, bang, uzkurni inda rabbika, sebutlah tentang saya ni kepada tuanmu. Sambil-sambil duduk akak air tu, maklumlah kepada tuanku, maklumlah kepada raja, kata tuan, ada kawan saya dalam penjara tu, masuk dalam penjara kena nyanyi. Tapi dia ni happy boleh kerja.
orang pelayar air ni bukannya macam pembesar-besar duk buang raja, dia nak akak air peketar bawa. Nak cerita Yusuf pula. Apa jadi? Sebutlah nama tu. Jangan lupa. Setelah orang itu dibebaskan dari penjara, fa ansahu syaitanu zikra rabbih, maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Sekali lagi, kata di pengulas dari kalangan ahli-ahli ahlul qulub, dikata satu lagi perkara yang tidak sesuai dengan maqam Yusuf sebagai nabi, dia pergi minta tolong dengan orang ni, dia tidak mengadu kepada Allah. Tolong ingat lupa selalu. Kalau dia kata ya Rabbi, terbuka pintu. Itu semua tu pengajaran kepada kita. Maknanya kita ni boleh, tak salah kita minta tolong dengan orang. Kita ni tengok orang ni ada kuasa, ada kemampuan untuk nak apa ni suatu benda, dia panggil syafaat. Kita tolonglah. Tengok saya punya program ni, saya punya projek lagu mana, kalau sesuai, jangan lupalah, luluskanlah. Tapi kalau tak sesuai, kita tak bagi rasuah. Bukan tolong dengan rasuah ni, tolong peringat je. Tapi apa boleh buat? Allah Ta'ala nak didik kita. Sebelum daripadanya didik Nabi Yusuf AS, falabitha fis sijni bid'a sinin. Terlupa pula. Dengan sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Berapa tahun? Ulama kata bid'a di sini dengan mana? Beberapa tahun, di antara 5 hingga 7 tahun. Wallahu a'lam. Ada kata 5 tahun paling minima, ada kata maksimanya 7 tahun. Sebab apa 7 tahun? Sudah sampai masa dianya raja pula bermimpi. InsyaAllah dalam episod yang ke-7 Yusuf berinteraksi dengan mimpi raja dalam ayat yang 43. Sebelum kita pergi ke mimpi raja, kita pergi kepada beberapa pengajaran ringkas yang kita boleh ambil insya-Allah. Yang pertama, Yusuf bila ditanya oleh kawan dia, Yusuf bagi tahu, aku ni bukan sakat tafsir mimpi aku pandai. Makan ni hak kita nak makan besok, menu dia aku tahu menu apa. Tapi ingat, semua yang aku cerita ni mimma 'allamani rabbi, daripada ilmu daripada Allah, bukan aku. Aku tak tahu kau satu. Maklumat daripada Tuhan. Maka kata di para ulama, kalau kita duduk dalam kumpulan orang tak kenal kita, orang tak kenal siapa kita, jadi boleh kita tonjolkan diri kita untuk orang ambil manfaat ilmu kita. Eloklah tu. Dan kadang-kadang kita dalam masyarakat orang tak kenal, ni pocik mana ni? Nampak ke serebeh gini? Kita kata saya, alhamdulillah saya ni ada jugalah pondok-pondok ke sekolah kecil-kecil mengajar Quran. Mana kita tonjolkan setakat mana kita. Tapi jangan lebih-lebih. Oh saya ni Profesor Al-Alim Al-Arif Billah. Itu orang tak betul nama dia gitu. Kita sekadar memperkenalkan diri kita biar orang boleh manfaat daripada ilmu kita. Tapi jangan sombong lah. Jangan sombong saya ni orang paling alim lagi. Itu cerita lain dah tu. Masuk luar orang panggil tu. Kemudian dalam masalah syukur, Nabi Yusuf kata walakin aksaran nas zalika min fadlillahi alaina. Allah Taala beri kepada kami limpah kurnia. Kata di para ulama, wajib kita mengiktiraf, memberitahu nikmat Allah Taala beri pada kita, sama ada nikmat dunia, nikmat agama. Kita kena syukur. Dengan syukur tadumun ni'am, bertambahnya berkekalnya nikmat. Jadi kalau kita ni nikmat kita dunia, Allah Ta'ala beri kesenangan kepada kita, kita sebarkan nikmat itu kepada orang. Bantu orang susah, tolong orang miskin, tolong orang berhajat, itu semua nikmat dunia. Kan? Nikmat dunia agama, alhamdulillah, bila kita faham agama, kita berpegang dengan dia dan kita sampaikan agama ini kepada orang lain. Jadi nikmat. Kata Qatadah, innal mu'mini la yashkuru ma bihi min ni'matillah. Orang mukmin akan syukur Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Wa yashkuru ma fin nasi min ni'matillah. Kita syukur juga kepada manusia nikmat hak Allah Taala beri kita. Kita turunkan nikmat itu kepada orang, jangan kita duk main, duk sipai kita saja, jangan. Kemudian dalam ayat ini, inil hukmu illa lillah, hukum undang-undang itu hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah yang kita bimbang hari ini, ramai orang yang mengaku ahlul Quran
pengikut Al-Quran duduk berlatih dia nak jawab. Kalau malaikat tanya dalam kubur esok, apa kitabmu Al-Quran, tapi dalam mereka tidak memahami hakikat tauhid yang diajak oleh Quran. Tauhid, ngaku tauhid, tapi hidup minta dengan kubur-kubur, duduk minta dengan pemujaan, dia panggil khurafat, apa benda, itu dengan bahaya. Allahu Akbar. Maka dalam dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya kepada dakwah tauhid, sebagaimana kata tadi Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf bawa kepada kita dalil-dalil betapa batalnya kepahaman mereka tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Dan kemudian dia perkenalkan Tuhan dia. Siapa dia Tuhan aku ni? Nabi Yusuf perkenalkan Tuhan dia, bahawa Allah SWT yang maha berkuasa ni, yang maha kaya ni kan. Tapi manusia tak tahu, dia kata. Baiklah, kita pergi kepada, timbul lagi soalan, para pendakwah mesti mengambil kira situasi. Kalau orang mari tanya soalan, jangan cepat jawab. Soalan dia tu kita tengok penampil dia orang tu dulu. Pasal tu anda tengok ni, untuk sahabat-sahabat kita doktor, anda perhati tengok seorang pendakwah nama dia Dr. Khalid Al-Jubair, pakar bedah di hospital tentera di Riyadh. Dia ni terkenal dengan pendakwah. Kalau orang mari dia tengok jalan ngongek-ngongek, dia akan tanya dia bab semaya dulu, bab zikir, bab, lepas tu baru dia cerita bab dia. Jadi kita kena ambil peluang, jangan duduk jawab lalu soalan orang tu, masuk dulu dakwah kita tu, insya-Allah. Cuma timbul soalan tentang inni taraktu millata qaumin. Yusuf kata aku tinggal agama kaum ni. Jangan salah sangka, Yusuf bukan beriman dengan agama puak-puak syirik di Mesir tu. Dia pegang dengan agama tu nenek dia. Cuma dia sembunyikan pegangan dia tu taqiyah, sebab dia takut duduk dalam masyarakat syirik, dia hidup cerita tentang agama dia belum sampai masa. Tapi bila duduk dalam penjara, orang hak depan dia ni orang hak nak dengar dia. Terus Nabi Yusuf menyampaikan dakwah kita, dakwah dia, dakwah tu tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, itulah beberapa ulasan ringkas tentang iman dan tauhid menjadi agenda besar para nabi, para pendakwah dan kita semua, insya-Allah. Baik, episod yang ke-7, Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja. Dalam siri akan datang, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.